Misteri jam 12 tak bermula. Jangan tak dengar. Jam 12 dibawakan khas untuk anda oleh Soul Renovation Contractor. Untuk sebarang pertanyaan tentang ubah elok rumah, sila hubungi talian 6742-6671 6742-6671. Kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12. Anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Ria 897 Selamat tengah malam para pendengar Ria 897 FM. Berjumpa kita sekali lagi di udara Ria 897
Dalam satu lagi episod, kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion Casey. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini Casey ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Jam 12 hanya satu hiburan. Sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh hubungi saya di 669111897. Anda juga boleh kirimkan SMS anda kepada saya dengan kodnya kelab KLUB jarak, nama anda, kisah misteri anda, dan hantarkan ke talian 72346. Ingat, sekali lagi, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja. Kalau anda rasa takut, matikan radio anda. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Rakam Brigaria 897 diteruskan dengan pengalaman-pengalaman anda di FM 89 dengan kisah yang tak dapat dilupakan. Saudara, pajua yang diketengahkan hanya satu hiburan. Jangan kita terlampau taksub dan terikut-ikut dengan apa yang bakal dikongsi sama. Pengalaman yang ingin saya ketengahkan pada tengah malam ini, kisah yang dikongsi kepada saya dan saya ingin sampaikan kepada anda, datangnya dari pendengar kita yang bernama Mat Nur. Mat Nur berasal ataupun seorang pendengar yang menetap di kawasan Clementi. Pengalaman yang Mat Nur ceritakan dalam kiriman email kepada saya berbunyi begini. Selamat tengah malam DJ yang dihormati Casey, juga para pendengar Radio Ria 897. Nama saya Mat Nur. Peristiwa yang ingin saya beritahu Casey adalah apabila saya berada di salah sebuah kawasan di West Coast Park. Mungkin Casey belum pernah ke sana. Di sebuah kawasan West Coast Park ini ada sebuah tempat merupakan jembatan. Jembatan ini yang menghala ke arah kawasan sungai kecil. Mungkin ada yang pernah ke sana. Mungkin ada juga yang tahu tentang tempat yang dikatakan oleh saya. Waktu itu, kata Mano, saya bergaduh dengan istri saya. Saya ini orang panas badan. Untuk mengelakkan pergaduhan menjadi besar, saya mungkin mengeluarkan kata-kata yang tak enak. Lazimnya bila saya marah dan bergaduh dengan istri, saya akan keluar, memandu kereta, pergi ke kawasan West Coast Park. Seorang diri saya duduk tenangkan diri. Selepas keadaan reda, barulah saya pulang. Dan kita akan seperti biasa suami istri. Jadi suatu malam saya bertengkar dengan istri. Saya pun tak naklah berbual panjang. Saya ambil kunci, pergi ke tempat letak kereta, kemudian saya memandu. Tengah marah Casey. Gaduh ni paling dahsyat daripada pergaduhan pertengkaran yang kita ada sebelum ini. Sampai saja di tempat letak kereta West Coast, memang tak banyak kenderaan. Saya pun letak kenderaan saya di salah satu tempat letak kereta. Kemudian keluar dan jalan. Berjalan seorang diri. Telefon pun saya tak bawa. Tak nak isteri cari saya. Saya letak dalam kereta, semua saya kunci. Saya berjalan keluar. Bila saya berjalan, Casey, Brigaria 897, coba anda bayangkan. Berjalan menuju ke arah tempat jogging track, cycling track. Jalan dan jalan dan jalan. Tiba-tiba kaki saya membawa saya ke satu tempat. Merupakan jembatan kecil. Jembatan ini memandang ke arah
anak sungai di hadapan saya. Rakan-rakan pendengar Ria 897, saya pun berada di penghujung jambatan tersebut. Saya mula duduk, bukan berdiri Casey, saya duduk di atas jambatan mula termenung, memikirkan hidup saya dengan isteri dan memikirkan tentang pergaduhan yang kita ada awal tadi. Sedang saya duduk, tiba-tiba pendengar Ria 897, katanya Encik Matno, saya dengar bunyi tangisan. Sayu bunyi suara perempuan menangis. Jadi katanya Cik Matno, rakan-rakan pendengar Ria 897, saya fikirkan ada juga orang yang sedang bersedih macam saya. Mungkin bergaduh dengan pasangannya. Saya seorang diri. Mata saya mula tengok kiri, tengok kanan. Tapi tak nampak orang ke si? Suara wanita menangis memang jelas kedengaran, tetapi tidak dapat lihat seorang pun. Tempat mata saya tengok kiri kanan, saya pandang ke arah luar, tak nampak sesiapa, tetapi suara orang menangis masih kedengaran. Apa yang berlaku? Saya pun mula berdiri. Dari duduk, saya berdiri. Sebab daripada rasa marah, geram, nak bergaduh dengan isteri, saya rasa takut pula. Bila saya berdiri daripada tempat duduk, alangkah terperanjatnya, pertama saya nampak betul-betul dekat tepi sungai tersebut. Rakan MJ12, duduknya seorang perempuan sedang menyangkung di tebing sungai itu. Menyangkung Gisi dari atas terperanjat ni. Macam mana budaknya boleh turun pula? Dari jauh saya perhatikan, dari belakang saya nampak, tak nampak wajah, hanya nampak bentuk tubuh wanita sedang duduk menyangkung di tebing sungai. Masih menangis. Meremang bulu rumah saya. Pertama kali Casey saya nampak benda ni. Apa saya buat? Saya jalan, tinggalkan kawasan jambatan di West Coast Park. Makin lama langkah saya makin laju. Makin laju menghampiri kenderaan yang saya letakkan di tempat letak kereta. Pendengar Ria 897, apabila katanya saya sampai tempat letak kereta, saya macam merasakan sesuatu ikut saya dari belakang. Tak kali saya pusing, saya tak nampak apa-apa, tetapi cuma hati perasaan naluri mengatakan, jangan balik, ada sesuatu ikut kau. Jadi Casey, dari mana saya letak kereta, di depan, jaraknya lebih kurang 100 meter, adalah tempat pusat makanan segera. Saya tak pulang. Saya memandu terus ke depan pusat makanan segera di West Coast. Saya letak kereta di hadapan, saya keluar dari kenderaan, saya berjalan. Di luar tu pula, ada beberapa budak Melayu sedang duduk bercakap-cakap berbual-bual, termasuk lelaki dan wanita, ada yang sedang merokok. Kemudian mereka yang sedang ketawa terbahak-bahak, yang sedang buat bising, seolah-olah jalan raya tu, tempat letak kereta tu macam bapak diorang yang punya, memekak. Saya sedang marah. Ingat Casey, mohon maaf kalau kiriman saya ini memang tidak begitu baik, tapi saya ingin meluahkan perasaan saya ketika itu. Marah, takut bercampur aduk. Keluar, budak-budak yang bising semua senyap. Bayangkan, sana lebih dari 5-6 budak-budak, ke-6-6 ke-5-5 tu yang sedang duduk berbual, ketawa terbahak-bahak. Nampak saya keluar kereta, semua tengok ke arah saya dengan keadaan terperanjat, terkejut, seperti ternampak sesuatu. Saya sempat berhenti. Saya pandang ke belakang, saya tak nampak apa-apa, tetapi mereka semua tengok saya Casey. Masuk dalam, saya tolak pintu. Budak-budak ni masih lagi memandang ke arah saya. Saya pesan makanan, saya duduk. Setelah lebih kurang setengah jam, saya duduk. Hati dah tenang, perasaan takut dah hilang. Saya keluar. Bila keluar balik, saya tengok budak-budak tu. Kemudian saya tanya pada mereka, tadi korang tengok apa? Semua senyap, tak nak cakap Casey. Tak apalah. Ada lagi tak? Salah satu dari mereka giling kepala. Terima kasih Saya pergi ke kereta, pulang ke rumah dan berjumpa dengan isteri. Mohon maaf
atas pergaduhan yang kita ada tadi. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mensahkan kebenarannya. Terus berhibur bersama kami sebentar lagi. Misteri jam 12. Soul Renovation Contractor. Kunjungi cawangan mereka di nombor 423 Changi Road atau hubungi 6742-6671. Promosi pakej kabinet dapur 20 kaki lari dengan harga $1,988 beserta pintu kabinet soft closing bernilai $300 percuma. Baik, kita teruskan. Itu dia kisah Mak Noh. Saya rasa kita boleh pelajar sesuatu lah dari Cik Mak Noh. Kalau mungkin bergaduh dengan isteri dalam rumah, antaranya boleh kita angkat kaki jalan. Itu pun kita dinasihatkan lah. Kalau tengah marah berdiri, kita duduk. Tengah marah duduk, kita baring. Kalau tengah marah juga, dia kata ambil wuduk lah. Ataupun angkat kaki jalan. Jangan. Sebabnya apa? Kita lelaki ni memang kadang-kadang bila tengah marah ni, dia tengah marah dan akan terkeluar kata-kata yang boleh menyinggung perasaan isteri satu. Yang kedua ni kadang-kadang anak-anak dengar, anak-anak pun akan hilang hormat pada bapa. Bapa aku boleh marah-marah sampai keluar maki hamun semua. Jadi bila marah, bagus. Satu yang baik dilakukan, keluar rumah, tenangkan diri dulu. Tak apa, kat luar tu. Bila kat luar, pergilah taman-taman mana, pekik lah. Azura! Oh, dahsyat Dan tadi bila dia marah tu, mungkin dalam perasaan marah tu ada sajalah benda yang ingin mendampingi, menakutkan dan menambahkan kemarahan dan sebagainya, entahlah. Apapun, kisah yang cukup menarik daripada rakan kita. Terima kasih kerana berkongsi Encik Mak Noh, dan saya akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman anda di FM 897. Yang lain boleh cuba hubungi saya di 669-11897. Dan kalau nak telefon, apakah syarat-syaratnya? Rakan-rakan di Facebook Ria, Facebook DJKC boleh jelaskan? Boleh 669-11897. Rakanan J12, saya akan teruskan kisah selanjutnya, pengalaman yang diceritakan. Yang ini entahlah benar atau tidak, tetapi ingat, rancangan Misteri Jam 12 hanya hiburan, jangan terlampau taksub dan percaya. 100% hiburan. Yang ini kiriman daripada seorang kakak yang bernama Kak Dia. Kak Dia berkongsi pengalaman peristiwa ini. Dan sekarang ini beliau telah pun, kalau mungkin pindah rumah baru ke, ataupun mungkin nak alihkan perabot lah, seperti sekarang ini ramai di antara kita sedang sibuk mengemas rumah, alihkan perabot, buat mungkin setting yang baru dan sebagainya. Mungkin boleh gunakan tip yang dikongsi sama oleh Kak Dia. Katanya di sini, kisah ini berlaku pada lewat tahun 1990-an. Waktu itu pengalaman yang menakutkan ini berlaku di rumah kakak, dan ini berlaku di rumah lama di kawasan Lengkok Baru. Kakak dengan suami tidur dalam bilik. Dalam bilik kakak ni ada almari solik. Almari yang ada cermin, tempat kita duduk, sikat rambut, solik, melakukan solikan dan sebagainya. Dan almari solik ini pula betul-betul bila baring tu boleh nampak dekat ujung kaki lah. Nampak dengan jelas refleksi almari solik tersebut. Jadi pengalaman yang kakak nak ceritakan sebenarnya berlaku setelah kakak letak almari solik tu yang bercermin tu lah. Itu almari waktu tu baru saja beli Sebelum ini kakak menggunakan almari cermin. Di pintu almari kakak sebelah dalam ada cermin. Jadi pintu tu lah, setiap kali nak sikat rambut, nak pakai makeup, akan buka pintu dan berdiri depan pintu tu untuk buat solikan. Oleh kerana dah beli almari solik ni, cerminnya tu ada tempat duduk yang selesa. Benda tu diletakkan betul-betul di hadapan katil kakak.
Setiap malam Casey, bayangkan, kadang-kala kakak nak terbangun ke tandas. Rumah kakak di Lingkup Baru memang tak ada tandas dalam bilik. Kalau nak ke tandas, kena bangun, keluar pergi ke dapur. Jadi rakan MJ12. Beberapa kali, benda ini katanya Kak Dia, perkara yang ingin diceritakan ini, berlaku dalam sekelip mata. Tetapi dia perasan, bila kakak bangun, bila bangun dari tidur akan kakak duduklah. Bila duduk tu akan nampak cermin di hadapan. Beberapa kali perkara yang sama berlaku. Kakak terasa nak terkucil waktu malam. Kakak bangun dalam keadaan duduk. Bila duduk tengok cermin, Casey, seperti ada sesuatu tu Casey, refleksi cermin. Wanita rambut panjang, rambutnya kusut masai, mata terbeliak tengok kakak. Kakak tak bohong Casey, tapi benda ni berlaku pada sekelip mata. Sampaikan kakak terperanjat. Pernah pertama kali berlaku pada kakak sampai terpekik dalam bilik. Rakan MJ12, sampaikan suami terbangun dan suami tanya, kenapa dengan awak? Saya, katanya Kak Dia terus geling kepala. Tak ada apa-apa bang. Saya tengok lagi. Bangun terus buka lampu, tengok cermin. Tengok ada apa-apa tak? Mungkin agaknya baru bangun tidur. Hayalan. Kakak pun pergi ke dapur. Beberapa hari kemudian benda yang sama Casey. Sebelumnya pun adalah beberapa malam tu terbangun. Nak ke tandas, nak pergi dapur. Dan beberapa hari tu tak ada apa-apa. Kemudian disambung pula dengan hari yang keempat, kelima. Bangun, nampak lagi Casey, kelibat seperti ada sesuatu dalam cermin. Dan akhir sekali, katanya Kak Dia, setelah kakak jumpa seorang pakar, mendapatkan nasihat dari pakar tersebut, pakar mengatakan kalau boleh alihkan cermin tu ke tempat lain. Alihkan, jangan letak depan. Ataupun sebelum tidur malam, cermin tu tutuplah dengan kain. Sebab katanya cermin tu adalah tempat syaitan tinggal. Jadi pada waktu-waktu tertentu, bila kita bangun kadang-kala, dia pun tak sempat nak lari. Kita mesti ternampak. Kakak dengar pun terperanjat. Jadi mula-mula letakkan kain Casey. Kakak cuba baring. Masih lagi rasa was-was. Malam tu juga Casey minta tolong jiran sebelah. Angkat almari solik tu, ketepikan. Jadi sekarang ia berada di tepi katil kakak. Katanya dalam kisah ini. Sekarang kakak dah pindah pun Casey. Dan dalam rumah, cermin almari semua ditutup. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Misteri jam 12. Baik, saudara, terima kasih bagi anda yang setia bersama dengan saya, Casey, dalam rancangan Misteri Jam 12. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar-pendengar, peminat rancangan Misteri Jam 12 yang turun juchat awal tadi di Muzika Record. Juga nak ucapkan terima kasih kepada Encik Saleh, bos Muzika Record, pada Abang Syed, Encik Rosman tadi, yang telah pun memberikan peluang untuk kita gunakan kedai Muzika Record tu sebagai tempat untuk berjumpa peminat, untuk sesi tanda tangan bersama dengan rakan setugas Hafiz Glamour juga turut hadir. Sign DVD MJ12, di mana Hafiz juga merupakan seorang pelakon lah. Ada juga turun berikan saya saranan, Casey, kenapa tak DVD MJ12 selanjutnya ni Casey masukkan seorang pelakon yang terkenal di MJ12. Ada yang suruh saya berlakon sekali dalam kisah tu. Bagus-bagus, saranan-saranan tu memang amat baik. Kita akan cuba pertimbangkan. Tapi sekarang inilah kita harus berperang, berperang dengan cetak rompak yang berlaku di seberang. Jadi tengoklah, bukan mudah ataupun bukan murah nak keluarkan, hasilkan satu DVD, nak bayar pelakon-pelakon. Tapi kalau yang memilih nak beli cetak rompak sebab murah, itulah yang akan menindas, akan menumpaskan hasil kreativiti kita di sini. Jadi harap anda dapatkan yang original. Terima kasih bagi yang datang tadi. Ada juga rakan-rakan yang bukan berbangsa Melayu datang membeli DVD tersebut. Saya amat terharu. Antaranya seorang warga dari Belanda. Saya lupa namanya. Sarah, agaknya Sarah. Mak Saleh datang. Casey, saya suka kamu punya show. Oh, cakap putih pandai cakap Melayu bolehlah sikit-sikit. Mak saya cakap Melayu tu. Jadi jangan khawatir Cik Sarah, Puan Sarah, kalau yang mendapatkan DVD tu, dalam tu ada sari kata, ada English subtitle. Jadi memang sesuai untuk ditonton oleh semua orang lah. Sebab kalau tak faham pun ada
Sadikata dan juga terima kasih pada rakan kita yang berbangsa India pada sarjan kita, Sarjan Rata yang juga datang, yang lain-lain juga hadir mendapatkan DVD NJ12 Kronik. Saya mohon maaf sebab awal tadi itu ialah 3 sampai 5, tapi selepas 5 itu masih ada yang beratur. Kami pun overtime sedikitlah sampai 5.30 dan tak boleh teruskan walaupun ada yang lagi sedang menunggu. Ini kerana ialah kedai itu ada bisnes jadi kalau kita tunggu lama-lama nanti kesian Muzika Rekod tak buat bisnes nanti. Jadi terima kasih bagi yang hadir dan mohon maaf mungkin ada yang terlambat tak dapat jumpa kami. Mungkin ada lain kesempatan lah. Kita akan teruskan dengan pengalaman anda di Ria 897. Yang lain boleh hubungi saya 66911897. Hello, selamat pagi. Hello. Hello. Hai, siapa tu? Desi. Siapa ni? Ni Toyol. Nama glamour Toyol sih, takut saya Toyol buat panggilan dari mana Toyol? Amokyo ke sih? Ini Toyol jantan ke Toyol betina? Perempuan, Cap Moes. Baik, dan kisah yang ingin anda ketengahkan Toyol tentang apa ni? Okey, ingat tak cerita yang pasal Lento? Lento, okey, yang dia memandu waktu malam tu ternampak sesuatu dekat tepi hutan tu kan? Ya, saya. Jadi anda pernah terkena benda yang sama? Tak ada. Sekarang daripada hari tu saya try kokresi tapi tak dapat. Dan I nak ceritakan you pasal ni, pasal yang perempuan terbaring tu. Oh, okey. She was my friend. Yang terbaring tu? Yang satu abang call dia cakap perempuan terbaring. So, she was my friend. Dia dah arwah. Oh. So accident kat situ. I think 2003. Nama dia sebulan-sebulan lah. Satu malam tu I dengan my friend, kita naik kereta nak pergi daerah Amokyo. So kita lewat kat situ lah kan. Then after that I saw this lady. Cakap muka macam kenal. Jadi my friend cakap, oh ni lah si dia ni. Cakap okey, kita pergi lah kat bus stop tu. Lepas tu naik bawa helmet. Jadi kita cakap, kau buat apa kat situ? Kita pergi daripada opposite side. So kita cakap ada, kau buat apa kat situ? Dia cakap tunggu mata dia datang. So kita cakap dah malam, dah pukul 12 lebih, dah tak ada bus lagi. Aku rasa mata kau pun tak datang. Kita pusing balik ambil kau, hantar balik rumah lah kan. Pasal tempat tu belakang ada hutan. So kita tak sedap hati, kita just pusing nak pergi ambil dia. Dan bila kita dah U-turn tu, kita tengok bus stop tak ada orang. And the road tak ada kereta, tak ada bus, tak ada apa semua kan. Then my friend yang lagi satu cakap, kan si dia ni kan dah meninggal few weeks ago. Cakap, so yang korang berbual perempuan yang meninggal tu, she's the one. Say ya. Dia yang meninggal tempat tu, dia accident, hancur Resi. Dia accident dekat situ dengan mati dia naik motor, hancur semua. I tak dapat pergilah pasal I ada something on. So my friend ni is talking about this girl lah, my friend. So jadi yang abang yang nampak ada perempuan baring tengah-tengah road tu, mungkin anda rasalah orang yang sama dimaksudkan lah. Yes. So pasal kita dah pernah jumpa dia kat situ. And I think the person is my friend. Terima kasih kepada anda Selamat Hari Raya dan selamat berpuasa esok. Sama pada KC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rakan MJ12, bagaimana dengan anda pada malam ini? Kita akan teruskan kisah selanjutnya di Ria 897. Pengalaman yang diceritakan oleh seorang pendengar yang bernama Ruzaidi. Kisah berlaku pada suatu malam. Waktu kejadian yang menakutkan ini berlaku. Waktu tu hujan selebat-lebatnya.
997. Kisah dari Ruzaidi. Saya akan ketengahkan pada suatu malam. Pengalaman ini berlaku di rumahnya. Kisah yang menakutkan ini berlaku di salah sebuah blok di kawasan Aljunied. Casey, apabila ibu saya meninggal dunia, dia ada meninggalkan saya saka yang ingin diturunkan kepada saya. Oleh kerana sakanya diketahui oleh adik-beradik yang lain termasuk pakcik saya, bila ibu sedang nazak, tercungap-cungap Casey, memanggil-manggil nama saya. Zaidi, tolonglah Mak Zaidi. Tolonglah Mak Zaidi. Tolong, ambil Zaidi. Tolong. Ramai mengatakan pada saya supaya tidak masuk bilik menengok melihat emak saya sendiri, Casey. Memang sedih, tapi pakcik saya telah pun membantu supaya saka itu tidak diturunkan kepada saya dan ibu dapatlah mengembuskan nafas terakhir. Memang susah. Bayangkan, ibu merana sehari semalam cuba menurunkan saka. Pada waktu yang sama, pakcik saya berusaha mengeluarkan saka tersebut dan memberikan peluang pada ibu mengembuskan nafas yang terakhir. Zaidi! Zaidi! Pakcik saya memanggil saya. Saya berada di luar rumah. Bayangkan bila saya sedang duduk di ruang tamu, bukan seorang, malah ada dua pakcik yang lain sedang pegang tangan kiri, tangan kanan. Mereka baca, saya ikut apa yang saya tahu. Kalau saya tidak ikut, maka saka itu boleh datang kepada saya. Itulah saat yang paling menyedihkan, yang paling menyeramkan dalam hidup saya. Jadi, pergi. Pak Long panggil. Saya bangun. Ruang tamu penuh dengan orang. Baca Yasin ada yang sedang duduk. Dalam bilik lebih penuh. Adik-beradik terdekat mak saya, termasuk Pak Long saya. Pak Long saya sedang memegang ibu jari kaki mak. Jadi, kau pergi salam mak kau sekarang, kau cium dia. Cepat, mak kau nak tengok kau. Zaidi. Maafkan mak Zaidi. Pendengar ya, depan mata saya ibu saya terjungak-jungak dalam keadaan nazak, mulutnya berbuih-buih. Akhirnya ibu meninggal depan mata saya setelah berjumpa saya. Dengan tidak saya dengar dia melafazkan, mengucap 2 kalimah syahadah. Saya sedih. Ibu pergi, dikebumikan, kemudian balik ke rumah, ada sedikit doa selamat. Pada malam yang sama, Casey, Pak Long saya ni sebenarnya, dia dah simpan saka tersebut dalam satu bekas. Bekas tu pula diletak, Casey, dekat satu sudut. Dia kata dia nak tanam ataupun nak hanyutkan benda ni di lautan. Setelah semua dah pulang, malam-malam harilah, sedang saya baring. Pak Long saya masih dalam rumah temankan saya. Bersama dengan ada juga saudara yang lain. Saya anak seorang saja. Jadi, sedang saya baring, saya dengar Casey, saya bangun. Ibu saya memanggil saya. Dalam keadaan malam, waktu itu hujan selebat-lebatnya. Casey, pintu ruang tamu diketuk. Dalam keadaan hujan,
Suara mak saya memanggil Zaidi, buka pintu nak masuk. Saya bangun. Saya berdiri depan pintu, baru nak melangkah ke depan. Zaidi, kau ada di sini. Casey, Pak Long saya nak hanyutkan benda tu sebab dah malam. Oleh kerana itu, dia letakkan barang tu betul-betul belakang pasu bunga di luar rumah. Benda tu boleh dengar Casey saya boleh dengar dia minta tolong. Suruh saya lepaskan dia. Dah, baru saya tahu kenapa Pak Long tinggal di sini tak nak balik. Casey, hasutan benda tu begitu kuat sampaikan dia boleh menyerupai suara ibu memanggil saya minta tolong. Saya sebagai seorang insan yang lemah, kalau tak ada Pak Long, Casey, saya akan keluar, akan cari benda tu, akan buka penutup dan lepaskan dia, maka saka itu akan turun kepada saya. Tapi bersyukurlah, Pak Long saya ni ada jugalah ilmu yang dia belajar, Casey. Pada paginya juga Pak Long dan juga pakcik saya yang lain telah pun pergi ke salah sebuah kawasan di Singapura menghanyutkan botol tersebut. Pengalaman saya harap Casey dapat ceritakan dalam rancangan Misteri Jam 12. Terima kasih, Casey, dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Okey, pendengar Ria 897, saya akan berehat seketika. Ya, saya akan kembali sebentar nanti bersama anda. Jadi masanya sekarang, selalu kalau saya berehat dia, okey, toilet time, okey, tea break time, macam-macam dekat Facebook Bagus. Ni Facebook community ni baguslah. Semua ada macam saudara lah, ada macam kawan-kawan. Bagus, saya suka Itulah. Kita buat kawan lebih ramai lebih baik, tapi jangan buat musuh. Dan terima kasih bagi anda yang ada di Facebook Ria. Jangan lupa juga untuk kunjungi Facebook saya, sebab saya ada upload satu peluang untuk anda buat undian lagu raya kegemaran anda di Facebook DJ Casey. Setakat ini lagu yang paling terima banyak undian adalah lagu Ku Pohon Restu Ayah dan Bunda. Adakah versi Mamat Exis ataupun versi Al-Jawahi? Bagaimana? Dan lagu-lagu yang lain seperti Sepasang Kurung Biru yang baru masuk carta ni carta undian lah. Jadi banyak lagi lagu-lagu yang lain. Nombor 2, Suasana Hari Raya, pastinya nyanyian Anwar Zain dan Elina. Sesuci Lebaran juga ada dan sebagainya. Jangan lupa untuk terus berikan tambahan-tambahan yang lain. Kalau tidak pun anda berikan undian anda pada lagu yang dah pun tersedarai, ataupun boleh tambah-tambah lagu yang tidak tersedarai. Saya jumpa anda sebentar nanti. Dan siapa suka dengan kisah-kisah malam ni, kisah yang mana satu anda suka? Kisah abang yang merajuk dengan isteri tadi, kisah Toyol yang kongsi awal tadi yang hubungi saya tentang kawannya, mungkin arwah kawannya yang kemalangan jalan dayah di kawasan Lento, kisah Zaidi yang anda dengar, ataupun kisah yang pertama awal tadi, kisah mana yang anda suka. Dan saya akan cuba carilah kisah yang macam tu supaya dapat mengembirakan anda.
punya hati. Ingatlah, ingatlah, pergi takkan kembali. Berdosalah bila panggil si mati. Satu kehilangan yang memang akan terasa. Rasanya hidup ini tidak pernah bermakna. Bolehlah, kita boleh berduka. Janganlah sampai salah akidah. bersama Anda sebentar nanti. Misteri Jam 12. Soul Renovation Contractor. Kunjungi cawangan mereka di nombor 423 Changi Road atau hubungi 6742-6671. Promosi pakej kabinet dapur 20 kaki lari dengan harga $1,988 beserta pintu kabinet soft closing bernilai $300 percuma. Hitam Jelaga, satu cita rasa, bersepuh jingga, satu aliran melahirkan satu rasa, satu gelombang, Ria. Satu hari gua jalan-jalan, gua ternampak satu perempuan. Dia duduk sungguh sopan. Gua tanya nak jadi kawan. Gua tanya nama dia bulayan. Dia duduk pandang hadapan. Hello misi lo sudah makan? Mari kita jalan-jalan. Sekali dia pusing, mukanya sangat seram, mukanya pucat putih macam orang mati tenggelam. Dia terus tersenyum, dia terus menilai, dia terus bercakap, marilah sini. Lepas itu gua cabut lari. Ayo gua tak ada berani. Dia terbang sana sini, bikin gua macam nak mati. Baru ingat gua punya istri. Sayang, I'm so sorry. Abang janji tak buat lagi. Ini perempuan banyak scary. Ini perempuan banyak scary. Ini perempuan
banyak scary. Saudara, terima kasih bagi anda yang setia bersama dengan saya. Saya telah memutarkan beberapa buah lagu untuk anda. Antaranya lagu tadi yang digemari ramai. Lagu tu Dikit Masih. Lagunya Di Pinggiran Aidilfitri. Dalam undian untuk Ria Raya Charts ini, ada juga yang telah mengundi lagu ini. Dan apa kata kalau saya tengoklah kedudukan. Tidak ada lagu yang sekarang ini boleh menentang kedudukan nombor 1. Ini bukan sekarang lah. Belum lagi campur-campur kiriman permintaan lagu. Belum lagi campur request email dan sebagainya. Ini satu bahagian. Dan lagu Kupohon Restu Ayah dan Bonda 144 undian nombor 1 masih lagi tetap ni juara di atas ni lah untuk undian di Facebook lah. Tanggal kedua Suasana Hari Raya, tanggal ketiga Sesuci Lebaran, keempat Air Mata Syawal, dan yang kelima baru lagu tadi Di Pinggiran Aidilfitri. Okey, terus berikan undian anda di Facebook DJ KC lagu-lagu raya tahun 2012 manakah yang anda rasa patut dan akan masuk carta Ria Raya Charts pada hari Ahad ini nanti. Sebelum tu lagu anda dengar lagu Uncle versi akustik dan juga lagu Memujamu, nyanyian Akmal menampilkan Idris Idris dari kumpulan eksklusif. Lagu Memujamu ini juga merupakan salah satu lagu tema untuk DVD MJ12 Kronik yang telah pun digubah oleh saya. Dan sebelum itu lagu nyanyian Siti Nurhaliza, lagunya Nazam Lebaran. Jadi semua terhiburlah dengan lagu-lagu raya. Mungkin ada sekarang ni sedang dengar cerita hantu ni, sambil tu sedang mungkin betulkan langsi, tarik kerusi, lap-lap. Baguslah, lakukanlah kegiatan-kegiatan persiapan Raya Syawal menjelang. Saudara, dah pun masuk 29 Ramadan, 29 Ramadan dan mungkin satu hari lagi lah, mungkin satu hari lagi lah. Mana tahu kalau anak bulan tak timbul, kena puasa lagi satu hari, Jadi kita nantikan sajalah hari yang dinanti-nantikan. Yang pastinya juga jangan lupa untuk terus kita beramal membantu mereka yang memerlukan. Dan kalau mungkin ada yang belum pernah puasa untuk bulan Ramadan ni, satu hari inilah, satu hari saja ku pinta kamu untuk berpuasa di bulan Ramadan. Satu hari. Jadi satu hari ini, tinggal satu hari. Cuba. Belum pernah ni khususnya. Mungkinlah. Satu. Anda cuba tengok. Boleh tak? Semacu-macu anda. Kisi, ini take Y saya pegang. Awak pegang take Y, awak cuba puasa satu hari. Tengok, boleh berdiri tak? Kalau betul lah awak boleh puasa satu hari esok, take Y memang awak pegang. Saya pun pegang juga ni. Ini Ria, saya pegang. Terima kasih kerana bergurau. Baik, kita akan teruskan dengan kiriman yang ada di Facebook DJ KC. Terima kasih diucapkan. Antara rakan-rakan yang ada, siapa ni? Ahmad Zakwan, Yang ini pula siapa ni? Kai Pajito, Has Morrison, Riana Ana, Benz Putra, Rose Black, Lin Kitana, Muhammad Yusuf Jumari, Ahmad Zakwan, Ika Rara, Princess Mimi, Yusri Kamal, Noriza dan Norzilan. Nama Norzilan. Lulako Jax. Okey. Itulah Fatin Munawarah juga ada di Facebook DJ KC. Yang ada di Facebook Ria bagaimana? Siapa pula yang ada di Facebook Ria? Biasa simak nak sebut ramai. Tapi tak apalah, kita bertegur lah. Fast. Apa ni? Amir Love Rosie Matnin. Panjang betul nama awak ni. Hokage Nas, ataupun kalau bahasa Jepun Hokage Nas. Sasha Mango, Raven, Mega Loden, Mega Loden, betul lah. Liu Raihan, Luis Sanchez, Max Cullen, Amoy Sanchiaro. Nama awak semua sekali dengar nama ingatkan betul-betul lah. Mungkin orang Mexico ke. Kencang-kencang, Joe Jamiran, Mat Kon, Irianti Salim dan yang lain-lain. Terima kasih diucapkan yang ada di Facebook. Baik, kita teruskan dengan panggilan-panggilan anda. Dan sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih bagi yang dah datang. Jangan lupa DVD Misteri Jam 12 Kronik masih dijual di Muzika Record. Kita akan teruskan ke ujung talian 669-11897. Tapi sebelum itu, ini ada kiriman email yang ingin saya bacakan. Ini peristiwa yang berlaku. Bayangkan, pendengar Ria 897, ibu dan ayah kepada seorang pendengar yang kirimkan email ini kepada saya. Jadi ibu dan ayah dapat panggilan kecemasan. Sesuatu berlaku kepada nenek saudara di kampung. Perkara ini, jadi kampungnya di Segamat.
Bila dapat panggilan kecemasan, ibu dan ayah tinggalkan 2 orang anak. Satu berusia 18 tahun, satu anaknya berusia 15 tahun. Dalam rumah, kedua-duanya anak gadis. Jadi bila dapat, dia kata, tunggu rumah mak dengan bapa ada emergency case, nenek saudara sakit, ada benda lah. Mereka keluar rumah, tinggalkan anak 2 orang dalam rumah, kemudian sesuatu berlaku dalam rumah tersebut. Cuba anda bayangkan. Jadi akan saya teruskan kisah ini di FM 897 dalam rancangan Misteri Jam 12. Setiap kisah yang anda dengar hanya satu hiburan saja. Pendengar 897, saya dah ketengahkan bahagian pertama kisahnya awal tadilah. Saya ringkaskan sebab kiriman email agak ada beberapa muka surat. Jadi untuk tidak memeningkan anda dah tahu bahagian pertama, ibu dan ayah kepada Hashimah telah pun meninggalkan rumah. Hashimah adalah kakaknya yang berusia 18 tahun. Ya, adiknya Hashidah yang berusia 15 tahun. Jadi Hashimah yang dewasa, Hashidah yang adik kecil 15 tahun. Ibu dah meninggalkan Singapura. Ada kecemasan nenek saudara yang mereka rapat dan kenal. Ibu ke sana. Rupa-rupanya nenek saudara dalam keadaan terkena rasuk dahsyat, gangguan yang dialami. Jadi kata pendengar kita, Hashimah berkongsi pengalaman. Sebenarnya saya tak tahu, Kisi. Saya tidak tahu. Yang ibu dengan bapak saya ni berada di segamat. Nenek saudara dalam keadaan dirasuk, diganggu. Ada juga pakcik-makcik yang lain turun Kisi nak tengok keadaan, nak beri bantuan. Saya dalam rumah dengan adik. Saya tidur sebilik, adik saya tidur bilik yang lain. Ibu saya keluar sekitar 11 lebih malam. Jadi suruh tengok-tengokkan adik jugalah. Saya dalam bilik, saya pun mengangguk kepala kemudian tidur. Entah macam mana, tiba-tiba saya tidur ni, bila saya baring atas katil, belakang saya membelakangi pintu bilik saya. Saya rasa macam ada sesuatu tak kena. Bila saya toleh ke belakang, saya ternampak adik saya, Hashidah, sedang berdiri di pintu bilik saya. Dia berdiri di pintu bilik, dia sedang tarik rambut, bermain dengan rambutnya. Shidah? Tak kakak lah, takut kakak. Shidah? Adik saya tak layan, Kisi. Masih bermain dengan rambutnya. Shidah. Saya marah adik saya. Kemudian dia berdiri, dia jalan pergi ke bahagian dapur. Dalam keadaan gelap gelita, adik saya duduk di dapur, Kisi. Kisi nak tahu mana dia duduk? Tengah-tengah dapur rumah, disitulah adik saya duduk. Saya dah tak tahu nak buat apa. Adik saya sedang berada di dapur. Lampu masih gelap. Sebab suis lampu dapur ni sebelah dalam. Saya kalau nak buka, saya kena masuk dalam sedikit. Tetapi adik saya dalam keadaan menakutkan. Siapa nak pergi masuk? Jadi rakan yang G12, apa yang Syida lakukan? Saya tidak ada pilihan. Saya terpaksa mengganggu ibu dengan ayah saya, ibu dengan bapak saya yang berada di seberang tambak. Beberapa kali saya telefon, mereka tak jawab. Akhirnya, ibu saya menjawab panggilan. Dari panggilan ibu jawab, hello? Hello, siapa ni? Ibu, saya lah, Shima. Shima, ada apa, Shima? Sedang saya berbual dengan ibu saya. Casey,
Kisi bayangkan, di belakang background saya dengar orang terpekik-pekik, Kisi. Saya dengar dengan jelas. Tiba-tiba saya dengar suara. Aku panggil kau, kenapa kau datang? Aku panggil kau, kenapa kau datang? Disebut berkali-kali. Suara yang sama saya dengar adik saya cakap dalam serentak. Aku panggil kau, kenapa kau datang? Pendengar Ria 897, saya tersentak. Hello, Shima? Shima, ada apa Shima? Shima tak mau ganggu mak boleh tak? Tengah sibuk ni Shima. Saya terdiam. Saya menangis, terisak-isak. Hello Shima? Shima, kenapa Shima? Ma. Shima, kenapa Shima? Pendengar Ria 897, ibu saya, mak saya terus memanggil bapak saya yang sedang merubatkan nenek saudara. Abang! Dipendekkan cerita kiriman email yang agak panjang ini. Pada hari itu, apa yang berlaku di sana, adik saya buat. Apa yang saya cakap, saya boleh dengar, tapi adik saya setakat itu saja. Mak saya memberitahu saya, Shima, mak tengah sibuk. Nanti mak telefon balik, Shima tolong jaga adik. Mak saya tak tahu Kisi sebenarnya apa yang berlaku. Saya cuma menangis. Saya letak telefon. Saya duduk di ruang tamu. Dari tempat duduk tu boleh tengok dapur. Adik saya masih duduk di dapur dalam keadaan gelap. Tolonglah lepaskan aku. Tolonglah lepaskan aku. Adik saya cakap macam tu, Kisi. Dan saya rasa nenek saudara yang dekat segamat pun cakap benda yang sama. Pendengar Ria 897, dipendekkan cerita. Rupa-rupanya nenek saudara saya di seberang tu ada beri sesuatu kepada adik saya. Adik saya ada menerimanya. Nasib baiklah kejadian malam itu membuat saya memberitahu ibu, memberitahu mak dengan bapak saya bila mereka pulang ke rumah. Dan mereka membantu merubat. Dan akhirnya gangguan yang menghantui nenek saudara dapat diatasi. Kerana apa? Sumbernya adalah adik saya. Beberapa kali mereka cuba merubat, tak boleh, Kisi, tidak berjaya. Mereka tak tahu datang dari mana sumber ni. Setelah malam tersebut, dengan izin Allah, barulah dapat membantu sebab adik saya ada memegang sumber tersebut. Terima kasih. Selamat tengah malam, Kisi. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Misteri Jam 12. Okey, pendengar Ria 897, kisah daripada Hashimah. Ya, satu kisah yang cukup lain dari yang lain. Bayangkan ibu dan ayah ke sana, adiknya pula yang terkena. Rupanya ada sesuatu barang yang dihulurkan. Barang tu adalah mungkin kepunyaan nenek saudara dan diberikan kepada adiknya lah, Hashidah. Dan simpan Hashidah tu. Mungkin dia rapat dengan nenek saudaranya, saya tak pasti, tidak dijelaskan dalam kisah ini. Tapi dia simpan. Dan bila nak berubat ni, cari benda tu mestilah kata orang ni mencari punca lah, dari mana datang punca gangguan. Tapi cari-cari tak jumpa-jumpa. Ada tapi tak nampak. Rupa-rupanya benda tu ada dalam rumah keluarga Hashimah. Ibu dan ayah pun tak tahu, yang dipegang oleh adiknya yang berusia 15 tahun. Setelah Hashimah nampak, laporkan pada ibu bapa, berubat, baru tahu adik dia yang simpan.
Jadi itu kisah yang diketengahkan memang menarik dan mungkin juga boleh dimuatkan dalam DVD MJ12 yang lain. Terima kasihlah diucapkan pada anda yang telah pun mendapatkan dan terus beli. Esok saya akan berada di Geylang Serai untuk shopping ya. Mungkin pagi hari ke atau petang sikit lah, beli baju ke. Saya akan singgah lah di booth MJ12 di belakang TKC tu. Saya tak boleh janji jam berapa, tengoklah. Saya singgah sebentar, tengoklah siapa yang ada, saya jumpa tu untuk cakap hi, hello ke. Kalau nak bergambar ke ataupun tanda tangan, bolehlah saya buat. Jadi tengoklah, esok saya tak pasti jam berapa mereka akan mula berniaga ni. Mandangkan esok mungkin hari boleh dikatakan terakhir lah. Tapi terima kasih bagi yang sedang bersama dengan kami dalam rancangan Misteri Jam 12. Ada sini kiriman mesej yang ingin saya sempurnakan, yang saya terima. Macam-macam kisah, ada juga pertanyaan dan sebagainya. Daripada rakan kita, siapa ni? Faiza kata, Kisi, mak saya nak dengar lagu Ramadan lah. Nyanyian Kisi. Oh, nak minta lagu tengoklah kalau mungkin saya boleh muatkan di penghujung rancangan. Terima kasih Faiza. Yang ini daripada Nat kata, hai Kisi, hello Nat. Buruk betul perangai suami tadi tu. Kalau setiap kali bergaduh mesti keluar rumah. Hai, abang tu pun kalau nak redakan marah, pergilah ambil wuduk. Kan dah jumpa hantu. Dari Nat yang berikan. Yang ini, selamat menyambut lebaran Kisi. Asal tadi di Muzika tak duduk sebelah luar. Tempat sempit gitu tahu Kisi. Hafiz Glamour selit-selit dengan Kisi. Oh, tak boleh lah kalau luar tu kita mengganggu orang lain lah, trafik nak keluar masuk, nak jalan kan. Sebab sebelah pun, menyebelah pun kedai meniaga, takut nanti mengganggu orang nak meniaga kan. Jadi terima kasih pada Abang Salih itu bos Muzika Record kerana membenarkan kita menggunakan kedainya. Baik, saya akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman anda. Kalau anda ingin berkongsi pengalaman, boleh bersama dengan Kisi dalam rancangan Misteri Jam 12. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Dan ingatlah, setiap kisah hanya satu hiburan sahaja. Ini dia, dapat mesej daripada Khairuddin Samsudin. Katanya, bro, besok kedai di TKC akan bermula jam 3 petang. Mungkin dalam waktu tu saya akan jenguk anda lah. Mungkin yang berada di belakang kawasan TKC tu, kedai Futuhi Kapet. Mungkin 3 lebih petang, macam itulah saya akan drop by lah. Saya tak janji jam berapa, saya akan cuba menjenguk kejap lah. Dan terus dapat dan sokonglah seni hasil karya Singapura. Sebab apa? Bukan senang nak hasilkan, tetapi bila dah, terima kasih bagi yang telah pun memberikan sokongan. Yang cetak rompak tu senang. Mereka tak payah bayar pelakon, tak payah bayar director, tak payah bayar cameraman. Mereka cuma bayar duit printing CD je. Awak kasih diorang untung lah. Baik, kita teruskan dengan pemanggil kita di hujung talian. Hello, selamat pagi. Waalaikumsalam. Siapa tu? Ini Wak Boy. Apa khabar Wak Boy? Alhamdulillah baik. Ini selamat menyambut raya-raya menjelang tiba. Ya, pada anda Wak Boy Dan saya beri ucapan kepada semua pendengar Ria setia. Selamat menyambut hari raya. Dan Wak Boy ada kisah misteri Wak Boy? Tak ada, saya kerja security officer. Silakan. Dekat Tuas kan. Oh, masih bertugas sekarang? One man show. Masih bertugas ni lah? Sekarang tengah bertugas lah. Okey, silakan. Jadi pada satu hari ketika tu saya petrol officer datang sampai buku pukul 1.25. Jadi selepas dia sign buku saya, dia jalan dalam 1.45 ada alarm activate dekat dalam workshop lah. Jadi dekat DP main door dia tu gelas tu. Sebelum tu ada satu engineer terlupa tutup lampu dekat bilik ini QC dia. Jadi saya nampak terang kan perempuan tu dengan rambut panjang sampai kat kaki, tapi berbelakangan saya lah dengan tangan dia tengah pegang pintu yang dekat QC main pintu lah. Jadi bila saya panggil, saya petrol officer, saya ingat kan ada orang kat dalam, ada skandal ke apa kan, rumah perempuan kan. Bila dia datang, saya tengok dia tak ada lah. Jadi bukan sekali perkara ini berlaku kat sini lah kan. Kalau saya kerja sebelah di sungai besar kan, Tuas Loop ni kan. Jadi kalau hujan gerimis tu sering macam-macam kerena kat sini ya. Itulah Casey, kadang kat sini saya pernah nampak ada perempuan terbang kan. Dahsyat betul ini di kawasan Tuas lah. Tuas Loop. Tuas Loop. Anda seorang bertugas Saya seorang one man show. Saya suspek dengan anda. Jadi saya ada kenalan satu dekat depan sana. Seberang jalan tempat saya jauh daripada sini dalam 200 meter. Satu pakcik pun sama cerita dengan saya. Security jugalah. Di tempat yang lain lah. Tempat yang lain. Dia cakap, saya pernah kalau balik satu bas dengan dia kan. Cerita, saya tanya dengan dia, kat sini tak ada apa-apa je. Dia cakap ada. Saya pergi calling, dia duduk
kat atas pokok Dengan rambut dia panjang terjurai. Kalau sampai kat situ bawah dia ada clocking point, saya tak pergi dia cakap. Tapi dia pakai baju putih ke kuning-kuningan. Kalau saya cakap kalau gitu orang tu dah mati lama lah cakap malah. Itu dah rumah dia lama kat situ malah. Jadi dia cakap betul dia cakap. Pasal apa baju dia koyak-koyak kan. Macam saya pakai putih baru lagi. Macam orang kapan baru di kapan kan. Jadi bila dia pakai bentuk dia angkat tangan tu macam apa, betul-betul macam orang baru kena kapan lah. Macam baju butterfly gitu kan. Tapi wajah dia saya tak pernah nampak lagi. Dia selalu pada CP ataupun pada belakang. Wah, jadi untuk anda Wak Boy yang sedang bertugas, selamat bertugas. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Pada anda, terima kasih. Selamat Hari Raya. Sama-sama. Kembali, itu dia rakan kita sedang bertugas pada malam ini. Yang lain boleh hubungi saya. Dan di sini ada kisah yang saya ingin sempurnakan daripada rakan kita bernama Afizul. Kata Afizul, Kisi, saya tempoh hari sedang duduklah lipat dengan member saya di kolong blok sambil mendengar Misteri Jam 12. Kami seramai 3 orang sambil duduk tu bawalah radio kecil. Kami pun berborak-borak dan masuk Facebook tinggalkan komen lah. Kisi ada pernah baca komen saya, tapi saya tak nak beritahulah apakah nama Facebook saya. Untuk Kisi saja. Okey, nama Facebook awak takut orang serang. Katanya Afizul sedang berbual ni, tiba-tiba nampak Kisi seorang budak perempuan lawa. Saya pun kenal dengan budak ni. Dalam hati saya cakap, wah budak lawa sih kalau jadi mata aku. Jadi kawan saya pun sedang duduk, saya pun cakap, ni budak aku cakap ni. Jadi Afizul teruskanlah, saya pun kuatkan suara. Waktu tu Casey sedang putarkan efek perempuan mengilai. Bila nampak budak tu jalan, saya sengaja Casey kuatkan radio. Entah beberapa saat kemudian, budak tu boleh datang dekat kami. Saya ingatkan dia nak marah Casey. Dia datang jalan kat saya, kata, boleh temankan tak naik atas? Wah, ini cerita hantu kan, cerita cinta ni Jadi Afizul kata, saya pun wah, okey. Lu tunggu kejap Saya pun happy, excited Kisi. Saya temankan budak ni untuk pulang ke rumah lah. Sampai dekat depan pintu lift tu, dia masuk dalam. Saya pun temankan dia. Jadi pendengar Ria 897, Afizul katanya, saya tahu budak ni tinggal tingkat 7. Saya masuk lift, dia diri belakang, saya diri depan. Saya tekan tingkat 7. Pintu lift tertutup, lift naik atas. Kemudian saya pusing. Belakang saya Kisi, tak ada orang. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengisahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, Energy 12 hanya satu hiburan. Itu dia kisah dari Hafizul Entahlah mungkin hayalan enggak atau tidak, MJ12 hanya satu hiburan saja. Tapi itulah mental-mental lagi kan datang. Tengok, nak kenal lah. Awak yang perasan. Mana ada budak sekarang ni anak-anak gadis ni pandai. Dia tak pilih lipat bawah blok. Dia pilih lipat kat library, lipat kat masjid. Buat blog tak nak carilah. Baik, terima kasih anda Hafizul berkongsi pengalaman anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Dan katanya lagi ada tambahan Jadi bila nampak belakang tak ada orang, saya terperanjat Kisi. Pintu lift terbuka tingkat 7. Saya keluar, tak berani turun lift. Saya turun tangga sampai bawah. Saya betul-betul paisi ataupun malu dengan teman saya. Saya tak ceritakan apa yang berlaku. Cuma teman saya, wah kau untung kacau saya lah. Dan saya rahsiakan perkara itu. Sampailah saya hubungi mereka di rumah. Saya telefon dan beritahu conference call apa yang berlaku awal tadi. Mereka tak percaya cakap saya. Mereka ingatkan saya ni main-main. Satu hari nanti Hafizul bila awak datang rumah makcik, cik, anak makcik ada? Anak makcik dah meninggal nak. Baru awak tahu.
Baiklah, apa jua Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Dan saya pasti juga ada yang sedang bersama dengan kami. Terima kasih diucapkan. Ini ada message daripada Rafat Hamzah memberitahu saya, bro, stok DVD MJ12 ni sekarang hampir-hampir nak habis ni. Kurang sedikit lah dalam tangan ni, tapi akan dicetak lagi untuk semua peminat MJ12. Dan saya harap esok yang datang tu dapatlah beli, sebab kurang dari 300 unit yang ada, yang tinggal. Jadi kalau yang tak dapat, mohon maaf dahulu. Jadi segera dapatkan DVD MJ12 Kronik anda. Yang ini kiriman yang saya terima, pengalaman daripada Syadi. Syadi kata, saya pernah pergi ke kubur pada waktu malam, kerana adik saudara saya tertinggal sesuatu di sana. Jadi malam-malam hari saya bukan seorang diri lah Kesi. Kalau seorang diri memang saya tak berani. Jadi kata beliau, bila saya ke sana tu sekitar pukul 11 lebih malam. Kerana sebelum tu banyak tugasan yang lain lah. Saya dengan seorang lagi kawan. Saya ni bertugas sebagai delivery. Jadi bila sampai naik lori tu masuk tanah perkuburan, kawan saya pun dah cuak Kesi. Cuak tu takut lah Sampai dalam cari lot tak jumpa-jumpa Kesi. Jadi saya masih ingat lotnya di mana. Tapi hairan bila kami pusing dengan lori berkali-kali. Maklumlah mungkin malam tidak begitu jelas. Jadi memang tak jumpa. Akhirnya kami berdua turun, keluarkan lampu suluh. Bila suluh jalan kaki boleh nampak pula Kesi. Jadi dari jarak jauh daripada tanah perkuburan, dekat kami berdiri tengah jalan ni suluh, tiba-tiba teman saya tahan saya dengan tangannya, seolah-olah memberhentikan saya daripada terus bergerak ke hadapan. Jadi saya tengah suluh ni, dia tolak tangan saya ke bawah. Apa dengan kau? Saya tanya pada teman. Teman saya giling kepala. Kemudian saya tanya lagi, apa dengan kau? Dia tunjuk dengan tangan, tapi dia kata jangan suluh. Saya tengok betul-betul Kesi dekat kubur sebelah tu. Kesi, manalah ada perempuan yang berani duduk di tanah perkuburan 11 lebih malam. Kami berdua nampak Kesi dari belakang dengan berselendang sedang duduk depan kubur. Saya dengan teman saya tak berani nak menuju ke hadapan. Jalan balik pergi lori, drive dan pulang ke rumah. Hanya esok pagilah saya beritahu adik saudara saya nak ambil barangnya. Tapi sedih Kesi bila sampai barang tu dah hilang. Tak tahulah siapa yang dah kapur. Sebabnya dia tertinggal paper bag. Dalam paper bag tu ada sesuatu. Bagnya ada, kandungannya entah ke mana. Agaknya perempuan yang duduk pada malam tu tak yang kebas barang awak Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengisahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MJ12 hanya satu hiburan. Wah, itu kisah daripada rakan kita. Itulah, awak pun satu tak sabar Syadi ni malam-malam pergi kubur cari barang. Mungkin dia tertinggal satu hari tu, memang patutlah dia pergi kubur nak cari. Ternampak pula Saya rasa kalau anda dalam situasi Syadi lah, akan anda sangka buruk atau sangka baik? Macam mana? Ini tepuk dada tanya selera lah Kalau saya, awak tanya saya secara jujur, saya akan cakap itu mungkin sangka buruk lah Mana ada perempuan yang berani 11 lebih malam duduk di tapak tanah perkuburan Saya belum pernah jumpa perempuan macam tu. Belum. Lelaki macam tu pernah saya jumpa tapi wanita yang macam tu tak adalah. So far no lah. Di Ria pun tak ada Di Ria pun ada juga DJ yang takut naik atas ni. Kalau teman aku naik atas sekejap boleh tak? Betul. Sebab di Ria studio Ria ni bawah tanah B1. Jadi pejabat Ria di tingkat 3. Di tingkat 3 ni koridornya memang sunyi sepi. Nak malam ni dah lepas waktu pejabat memang sunyi.
Kadang-kadang saya naik sorang-sorang pun saya dah fikir bukan-bukan takut dia zombie keluar, habis kena gigit. Baik, terima kasih bagi anda yang sedang bersama dengan saya di sini. Ada yang tanya, Casey, malam ni tak ada Rock Hits? Ada. Kejap lagi Rock Hits biasa tutup tirai sekejap. Dan terima kasih sekali lagi, dan jangan lupa untuk terus dapatkan DVD Misteri Jam 12 Kronik. Cerita mana yang paling anda suka antara 4 yang diketengahkan? Ya, kesemuanya ada 4 cerita. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Dan ada yang kata suka dengan cerita yang cerita hantu Cina tu katanya terkejut-terkejut tengok Ada yang suka dengan cerita yang dilakonkan yang hantu Cina tu, lakonan Fizao lah. Yang ada suka juga dengan lakonan Arzak. Arzak bertugas sebagai seorang pemandu taksi. Atas taksi tu kan ada benda duduk Itulah gambar yang orang snap sampai masuk dalam website menjadi satu perbualan. Dan ada juga suka dengan kisah dilakonkan oleh Hafiz Glamour menjadi rumah yang menjual rumah yang berpuaka. Ada juga suka lakonan Rahyu Ridwan dengan Akmal, ya. Ini kisah kena cabar lah dekat kawasan salah sebuah jalan yang katanya seram. Ada SMS yang saya terima daripada Putri. Awal tadi kata Putri, Casey, saya awal tadi dengan girlfriend saya 3 orang naik kereta. Kami selepas menonton DVD MJ12 terpanggil nak memandu dekat kawasan Old Upper Thomson Road selepas menunaikan solat tarawih. Jadi setelah tu saya tanya kawan semua game lah. Kami 3 orang memandu pergi Old Upper Thomson Road. Masuk setengah jalan, belum sampai dekat pokok yang dalam tu, kami dah takut patah balik. Apalah cerita ni Ayo, awak ni pun kalau ialah kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga. Awak masuk tu, tiba-tiba datang kat datang hantu gatal, that's it. Baik, terima kasih pada anda semua. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya, Casey, dalam rancangan Misteri Jam 12. Selamat menyambut Hari Raya. Saya tidak akan jumpa anda lah. Esok jangan lupa untuk dengar Encik Hassan Saleh dan Cik Mang Warrior bertugas. Cik Hassan Saleh, saya akan sibuk berada di Geylang Serai malam raya ni untuk banyak acara lah, antaranya akan berada di salah sebuah booth bersama dengan ejen hartanah Miss Q Keratua Ain, nak lilung hartanah adalah untuk saja-sajalah berada di sana. Dan juga kalau esok jumpa di belakang TKC lah selepas 3 petang lah. Saya tak boleh janji anda pukul berapa saya datang, sebab nanti takut janji saya tak capai. Tapi saya akan drop by lah di belakang tu untuk menjenguk lah siapa yang ada. Saya jumpa, hi dan saya bye-bye. Jadi sebelum tu saya nak ucapkan, sebelum saya terlupa, nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penyokong Misteri Jam 12, Ria 897 yang berada di Singapura, di Malaysia, yang berada di Manchester. Tadi ada seorang rakan dari Manchester United datang pulang ke Singapura dan dapatkan DVD, dan beliau juga mendengar rancangan ini bila berada di Manchester. Duduk sana dah lebih kurang berapa tahun? 7-12 tahun, saya lupa, minta maaf. Juga terima kasih pada Akak Mak Saleh tadi kakak Mak Saleh orang Belanda tadi pun dengar MJ12 ni. Wah, kencang. Juga anda yang berada di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Indonesia, di mana saja anda berada, dari KC selaku penghulu Misteri Jam 12. Kalau ada saya terlaku silap lah ketika mengendalikan rancangan kelab-kelakar seram khususnya Misteri Jam 12, apa jua saya mohon maaf ini hanya satu hiburan. Kalau mungkin anda terasa KC ni saya tak pilih email saya, bukan saya tak pernah pilih email, tapi saya tengok siapa yang dahulu didahulukan. Jadi email yang saya terima memang banyak. Sebab itulah saya ada blog Misteri Jam 12. Mana yang tak terbaca, saya masukkan dalam blog. Dan setakat ini blog dah ada lebih 1, mungkin 6-7 juta. Terima kasih. Dan yang lain menyokong, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf kalau terkasar bahasa, kalau mungkin saya kadang-kala ada cakap benda-benda yang mungkin menyinggungkan perasaan anda. Saya mohon maaf dari lubuk hati ini. Selamat menyambut Hari Raya bersama dengan keluarga yang tercinta. Dan kalau jumpa saya di luar, cakap hello lah, tegur lah walaupun muka saya ni di luar agak bengis sedikit. Itu saya gunakan ilmu bengis sebab takut orang nanti kan. Jadi macam tu lah. Terima kasih dan terus bersama Ria Insomnia dengan lagu-lagu rock lama duk. Dan juga Ria Insomnia malam ni biasa tengok. Bukan, Ria Insomnia hari ni semua lagu-lagu raya Wah, jadi anda boleh terus dengar lagu raya lah sampai anda pening Jadi terima kasih sekali lagi. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Ataupun ada yang cakap Selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf lahir dan batin. Ataupun ada yang kata Selamat Hari Raya. Thank you and good night.
Misteri Jam 12. Misteri Jam 12 dibawakan khas untuk anda oleh Soul Renovation Contractor. Untuk sebarang pertanyaan tentang ubah elok rumah, sila hubungi talian 6742-6671. 6742-6671.